إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi pada pagi yang penuh barakah ni dalam majlis ta'lim dalam waktu duha. Hari ini saya seorang sebab tuan guru kita murabbi kita Al-Fadhil Ustaz Adi Hassan, dia tak dapat hadir sebab dia ada tetamu daripada Perlis. Jadi kita seorang lah. Kita kena buat jugalah kuliah kita kuliah duha ni. Antum, hari ini kita akan cuba kupas sikit tentang beberapa perkara, iaitu amal-amal yang memasukkan seseorang ke syurga. Hari ini kita nak cuba bincang. Kita nak kongsi tentang amal-amal yang memasukkan seseorang ke syurga. Ini penting tu. Kita nak masuk syurga, jadi kita kena tahulah amalan-amalan apa yang akan memasukkan kita ke syurga. Sebelum tu, mari kita tengok satu hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu qala. Daripada Abu Hurairah kata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi bersabda. Nabi kata, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min afwabil jannah. Nabi kata, barang siapa menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, sepasang harta, mungkin dia bagi kasut, mungkin dia bagi perisai dengan dia punya tombak, sepasang. Siapa yang bagi sepasang infak di jalan Allah Ta'ala fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga itu. Anda tengok, orang yang infak fisabilillah, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga itu. Allahu Akbar. Bagaimana orang yang pi tambah dia infak, dia pi jihad lagi besar lah tu. Ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Setiap benda yang kita infak fisabilillah, dia satu kebaikan. Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah. Siapa yang dia ni, dia termasuk ahli salat. Dia kira orang yang istiqamah jaga solat. Dia seorang yang istiqamah jaga solat. Solat fardu, solat sunat. Tambah-tambah solat fardu lah. Nabi kata, faman kana min ahli salah. Dia dipanggil ahli salah. Oh, dahsyat. Makna dia ni dengan sembahyang ni kira macam isi dengan kuku, tak boleh pisah kira. Dia ahli salah. Du'iya min babis salah, maka dia akan dipanggil daripada pintu solat. Rupanya ada syurga untuk orang yang solat ni. Dia akan diseru daripada pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babi jihad. Siapa yang dia ni jihad, ahli jihad, semua perang yang dia turun, maka dia akan dipanggil daripada pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Siapa yang dia ni ahli puasa, dia puasa sunat, Isnin Khamis, sebulan 3 hari, puasa Zulhijjah, puasa Muharram, kira puasa sunat, puasa Ramadan ni dia kira istiqamah lah. Maka dia ada satu pintu orang panggil dia. Pintu dia dipanggil Ar-Rayyan. Pintu dia dipanggil Ar-Rayyan, yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang berpuasa. Kecuali orang yang berpuasa. Yang keempat, wa man kana min ahli sadaqah
Siapa yang dia ni ahli sedekah, dia rajin bersedekah, du'a min babis sadaqah. Ada satu pintu rupanya untuk orang yang bersedekah ni akan dipanggil. Orang yang bersedekah ni akan dipanggil melalui pintu sedekah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar dengar apa yang Nabi kata ni, Nabi kata apa? Orang yang infak sepasang fisabilillah, dia dipanggil. Dia akan diseru daripada pintu syurga. Satu. Siapa yang termasuk ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang dia ni ahli jihad, dia akan dipanggil daripada pintu jihad. Siapa dia di antara ni yang dia ni orang panggil ahli syurga, dia akan dipanggil dengan pintu Ar-Rahyan. Nampak? Dan siapa yang lima ni kan, bila Nabi cakap begitu, maka faqala Abu Bakar dengar benda tu, dia kata bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'a min tilkal abwaba min darurah. Dia tanya Nabi, dia Rasulullah, aku tebus mak dan ibu aku, dia kata, sebagai tebusan Rasulullah, aku nak tanya ni, tak pentinglah seorang panggil pintu mana pun, yang tu benda tu tak penting. Abu Bakar kata pintu sedekah panggil ke, pintu puasa panggil ke, pintu jihad panggil ke, pintu infak fisabilillah panggil ke, yang tu semua tak penting. Sekarang dia tanya, yang penting ni pasal apa? Dia akan masuk surga juga. Pintu solat panggil, masuk surga. Pintu sedekah panggil, masuk surga. Pintu jihad panggil, masuk surga. Sekarang saya nak tanya satu benda. Apa dia? Fahal yud'a ahadun min tilka abwab kulliha? Ada tak satu orang yang semua pintu ni panggil dia? Ini soalan dia. Takat pintu puasa biasalah, memanglah masuk syurga. Tak lah ni tadi pintu jihad, pintu puasa, pintu sedekah, pintu infak. Pintu ni semua duk panggil orang. Tak ada satu orang semua pintu panggil dia. Itu soalan dia. Qala na'am. Nabi kata ada. Tengok. Dahsyat tu. Semua pintu panggil dia, bermakna semua ibadat dalam Islam ada kat dia. Dan semua ibadat itu diterima di sisi Tuhan. Sebab apa? Sebab Nabi kata ada. Bermakna semua ibadat dia. Sedekah dia, puasa dia, jihad dia, infak fisabilillah dia, semua diterima. Dahsyatnya. Pasal itu Nabi kata ada. Semua pintu surga akan panggil dia. Dan Nabi kata apa? Wa arju an takuna minhum. Dan aku haraplah, Nabi kata, orang tu adalah engkau. Orang tu adalah siapa? Abu Bakar antum. Kita satu pintu surga panggil pun cukup lah antum. Kita kata pintu solat lah. Okeylah. Janji dapat masuk surga dah. Ni dah. Nabi kata semua tu pintu panggil dia. Siapa? Abu Bakar. Sebab tu dalam hadis lain, bila Nabi tanya hari ni siapa puasa? Abu Bakar kata dia puasa. Nabi kata siapa pergi ziarah orang sakit? Abu Bakar kata dia. Semua dia. Tak ada dalam hari kehidupan Abu Bakar ni yang tak ada kebaikan. Hari-hari dalam kehidupan dia penuh dengan kebaikan. Dan ada pun kata para ulama kita, apakah maksud bertanya Abu Bakar? Maksud Abu Bakar tanya tu adalah, adakah seseorang yang mengumpulkan semua jenis kebaikan? Ada tak dalam diri seorang tu dia boleh himpun semua benda kebaikan? Nabi kata ada. Jadi wallah lebih besar, Allah lebih mengetahui. Kita cubalah jadikan diri kita ni sebagai pengumpul semua kebaikan. Infak fisabilillah kita buat. Solat kita jaga. Sedekah kita sedekah. Ada panggilan jihad fisabilillah. Antum, kita punya jihad tu jihad apa? Kita punya jihad ni bukan jihad bagi nyawa. Tak, jihad bagi ilmu. Kita punya jihad ringan, panas. Kita punya jihad ni ringan. Jihad apa? Jihad duduk mengaji. Duduk mengaji tak lama pun, setengah jam, 40 minit. Itulah jihad kita sekarang. Ini pun tak boleh lepas lagi. Jihad ni pun duk sangkut lagi.
Jihad ni pun duk sangkut lagi. Tengok. Yang tu, kalau jihad pedang ni saya tak tahu lah. Ya bismillah saya tak tahu lah. Tapi jihad ni pun tak lepas lagi tu. Baik tu. Itu sebagai mukadimah dia. Sebagai mukadimah apa? Bagaimana Nabi kata Abu Bakar ni adalah orang yang akan dipanggil oleh semua pintu syurga. Semua kebaikan ada dalam diri dia. Semua kebaikan ada dalam diri Abu Bakar tu. Oh, dahsyat tu. Sebab tu kita baca hadis-hadis tu kan, bila Umar ada sikit selisih faham dengan Abu Bakar. Kan Nabi marah. Nabi kata apa? Nabi kata masa orang awal-awal orang tolak Islam, Abu Bakar terima. Orang yang mula-mula terima siapa? Abu Bakar tu. Baik. Tadi kita dah kata dah tu, kita nak kongsi sikit tentang apa? Tentang amal ibadah yang memasukkan ke syurga. Amal ibadah yang memasukkan ke syurga tu. Yang pertama, siapakah ia, amal apakah yang akan memasukkan manusia ke dalam syurga? Yang pertama, keimanan dan berbuat kebajikan. Ini pertama. Amal apa yang boleh bawa kita masuk syurga? Yang pertama apa? Keimanan kita kepada Allah dan juga berbuat kebaikan. Berdasarkan ayat Quran itu, berdasarkan ayat Quran surah Baqarah 25. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 25. Tulis pelan-pelan tak bantu. Allah Ta'ala mulakan ayat itu dengan wabashiril ladzina amanu. Kita ulang lagi sekali. Apabila kita kata Allah Ta'ala berfirman, bila kita sebut Allah Ta'ala berfirman, kita tak boleh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak boleh. Dia beza. Saya ulang. Apabila kita kata Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, terus baca ayat Quran, jangan sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak boleh. Sebab Allah tak payah nak lindung diri dengan syaitan yang direjam. Tak payah. Kalau kita, ya, dalam surah An-Nahl ayat 98, Allah Ta'ala kata, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Wa iza quri'al Qur'an wa iza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau nak baca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kita lah, wa iza qara'tal Qur'an, bila engkau nak baca Quran, fasta'in billah, minta lindung dengan Allah minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang dirajam. Ya kena bacalah tu. Kita. Tapi bila kita kata Allah Ta'ala berfirman, tak payah kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kita kata wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Tengok. Mana dia? Apa panggil ya? Tak apa. Mas Ustaz, saya tak perasan. Sila Ustaz, sila. Saya tak perasan Ustaz pakai mas. Mas Ustaz lah, kita kongsi sikit. Kita buat forum doang Ustaz tentang amal-amal bawa masuk ke syurga. Tak boleh, tak boleh. Alah, saya tengok. Kita ada Ustaz Ismailuddin. Saya tak berapa perasan. Abang Lee beritahu. Dulu saya duduk mengaji dengan Ustaz di Rawana. Ustaz dah baca di Rawana, saya ingat lagi mufti telefon Ustaz. Sebab Ustaz baca di Bukhari, bismillah ni baca pelan kan kuat. Jadi orang pergi telefon, beritahu Ustaz kata tak boleh baca bismillah. Ustaz bukan kata tak baca bismillah. Ustaz bawa dia punya perbahasan. Dan tu mesti tanya, nak ngajak tak mau nak ambil tauliah balik. Saya ingat. Saya dah ada kalau Ustaz dua kali. Ustaz dah ajak waktu orang pergi telefon. Tanyalah Ustaz. Ustaz yang cakap benda tu. Bukan kata tak ada. Nabi start dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari Nabi Malik Bukhari. Ustaz cuba bagi maklumat kepada masyarakat. Apa pula pergi kata Ustaz kata tak baca bismillah. Kita pun tahu Ustaz Syafi'i macam mana. Hari mufti telefon saya ada lah. Itu teringat. Sepatutnya siapa cakap, tanya Ustaz lah. Janganlah kita pergi
telefon, tukar statement, tak baik. Jadi minta maaf je, dia tak perasan. Jadi saya tengok, tu tengok kita sini saja. Ustaz pergi mana? Okey, ini yang pertama. Apa dia? Beriman. Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat. Dan kita kata berapa kali di dalam Al-Quran ni para sahabat Nabi, antaranya Ibn Abbas kata ada 3 ayat yang kita jangan pisahkan. Kalau kita pisahkan, ayat tu jadi macam tidak ada fungsi, tak bermakna. Ayat yang pertama ayat ni, apa dia? Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman, dia kena ada amal soleh. Dia tak boleh kata dia ada beriman, tapi dia tak ada amal soleh. Hati dia baik tu, walaupun dia tak sembahyang, hati dia baik. Dah. Amalan yang masuk ke dalam surga apa? Selain daripada beriman, kena ada amal soleh. Dia main sekali. Macam kita nak pisah. Yang kedua, bila Allah Ta'ala sebut tentang akhimus salah wa atu zakah, dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Janganlah sembahyang saja zakat tak mau keluar, atau keluar zakat saja sembahyang tak mau. Mana boleh pisah? Dan kita selalu menyeru pada pusat zakat. Kalau boleh, bila nak kutip zakat tu, walaupun dia kata tunaikan zakat, tapi sebelum tu bos sikit. Dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Jangan potong dirikan sembahyang. Dia kena bubus sekali. Iklankan benda tu. Kedua. Yang ketiga, bila Allah Ta'ala cakap tentang ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa rasul, bila cerita taat pada Allah dan Rasul, dia tak akan lepas daripada apa tu, wabil walidaini ihsanah. Dengan bapa ibu bapa kena buat baik. Dia tak boleh pisah. Dengan Allah cantik, dengan Rasul cantik, dengan mak bapak pula jadi masalah. Tak boleh, pasal dia main sekali. Jadi Allah Ta'ala kata orang beriman, beramal saleh, baru Allah bagi dia apa? Anna lahum jannatin tajri tahtihal anhar. Kami akan berikan kepada dia syurga. Nampak? Yang dalam syurga tu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji daripada Allah Ta'ala. Syarat dia, apa dia? Beriman dan beramal soleh. Baru lepas tu akan dapat jawapan dia. Apa dia? Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu yang pertama. Jadi kuliah kita ni, saya tak duduk seorang. Saya ada sebelah tuan guru kita, Ustaz Ismail. Jadi Ustaz boleh tambah sikit berapa perkara lagi yang dapat membawakan kita masuk ke dalam surga, insya-Allah. Ambil Quran yang biasa, Quran biasa. Yang biasa berkaya ada makna yang biasa. Saya baca cakap Quran. Ini Quran yang biasa pada mana? Kita perhatikan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya saya tak jumpa Ustaz Alin, maknanya lama tak jumpa. Kemudian hari ni pula ada di petahan saya sebab ada sini ada kematian hari ni. Lepas so saya buat tazkirah. Jadi bagi saya macam Ustaz kata tadi, saya dah biasa dah dituduh macam-macam ni biasa. Kita nak buat sunnah ni biasa. Bisa dah biasa dengan tu. Karena saya untuk pengetahuan sikit nak kena, saya maknanya saya mengalami sunnah bukan kata baru. Saya masa duduk dalam perut mak pun kami dah sunnah dah. Ayah saya pernah ditahan di penjara, duduk dalam lokap beberapa hari kerana menyebarkan dulu orang panggil ajaran kaum muda dulu ni. So sunnah di mana? Tu yang kadang duk melawak kadang-kadang. Dia kata setengah orang dia kenal sunnah baru. Mungkin dia belajar di luar negeri ke apa, kata kami sunnah lama dah. Dah sunnah lama daripada dulu. Sebab saya sedang-sedang pun, kami tak ada PTSC mana jemaah, tak ada tahlil, talqin, untuk orang lain, tak ada. So biasalah tuduhan tu. So insyaAllah dia atas perkongsian ni masih Ustaz. Walaupun dia Ustaz kata dia pernah mengaji mana anak murid saya juga. Jadi saya nak bawa apa? Nak sabit dengan tadi wabashiril ladzina amanu tadi ni. Saya nak bawa tentang beberapa perkara kenapa manusia ni bila dia mati atau dia nak mati ataupun dia dah mati,
Dia bawa ada 5 benda. Kita pakai renung benda ni. 5 benda yang Quran cerita. 5 perkara dia minta nak balik. Itu satu benda yang kita rasa pelik. Baik, kita tengok pada surah Ibrahim. Kita tengok di sana pada ayat 44 di sana. Pada halaman 261 surah yang ketiga. Surah yang ke-14. Juzuk yang ke-13. Di mana Tuhan kata wa anzirin nas. Nah, ada cerita Tuhan kata dan peringatkan kepada manusia. Oh, nampak. Ini istilahnya selalu bila ada orang kata kat saya, ustaz kalau mai duk kata Quran di mana tempat di Perak, di mana sejelaskan balik di kampung saya pun. Saya kata Quran sendiri pesan so peringatkan manusia. Bukan peringatkan oleh peringatkan manusia. Wa anzirin nas. Itu perintah al-amar. Dia tak suruh macam tu. Kepada anas, pada manusia ni. Kalau seorang tu insan, kalau anas tu jamaah, dia kata yaum, tentang hari itu. Nampak? Bukan tentang masa duduk muka bumi, tentang hari itu. Hari bila mati, bila dah ni'ah itu, di mana hari itu ya'tihimul azab. Didatangkan atau ditimpakan atau diberikan kepada mereka siksaan. Biasalah kita kalau anak-anak kita dengan tibai dia sakit dan dia kata minta mohon tak membuat doa. Dan biasa kita macam tu. Di muka bumi biasa. Bila kena sikit, tak apa. Di sini pun dia bila kena azab tu, fayaqul, maka berkata alladzina zalamu, orang zalim. Dalam Quran ni istilah orang zalim ni lebih kurang dalam 9-10 jenis. Kalau menyembunyikan kebenaran pun zalim. Tak bagi makan anak yatim miskin pun zalim. Menolak kebenaran pun zalim. Jadi banyak istilah di zalim tu. Maka datang ayat ni Tuhan kata orang zalim. Masa pada muka bumi, maaf saya suara kuat dah dulu. Kenal dah suara kuat kan. Tak kuat. Masjid Kapitan Kelin masa buat kuliah apa dia pausa dia. Masa RTM rakam dulu pun di masjid Syekh Yusuf di masjid Taman tu pun pausa hati. Jadi bila orang zalim ni, dia menzalim dia, Tuhan kata Allah tak nak zalim diri sendiri tapi kamu. Bila Tuhan kata tak mau dengar, bila Nabi kata tak mau ikut, mana hang yang zalim dia, hang bukan aku, kata Allah. Tuhan tak kata hang lah, saya nak kata hang kan. Ni kata apa ustaz ni apa nak maks kita cakap bahasa yang paling mudah. Kata hang bukan aku. Kamu yang tak mau dengar cakap. Bila dia kata tu, tanda dia kata Rabbana, wahai Tuhan kami, tak akhirna. Dia minta lambat, minta tempoh. Lanjutkan umur, lanjutkan masa, tahun, bulan dan sebagainya. Dia minta tempoh. Dia ingat Allah Ta'ala macam bank kot lah. Pipi Tuhan, bulan ni tak boleh bayar Tuhan minta. Oh, dia ingat macam tu ke mak? Minta tempoh. Ataupun tak boleh bayar sewa kan, minta tempoh nak ni cik, minta tempoh lah bulan ni. Dia kata ya Allah lanjutkan. Mana lanjutkan masa umur saya? Bila? Ila ajalin qarib, sampai tempoh dekat. Kalau kita buka surah Az-Zumar dia kata lau anna li karrah, maknanya tak karrah ni macam sat lah, kita bagi sat lah. Tapi sat pun tempoh ni mungkin setahun 2 tahun lah, bukan makna seminit 2 minit, setahun 2 tahun. Pasal apa? Dihabakkan Tuhan, dia kata nujib da'watak. Ini yang pertama dia minta. Nak minta balik ke dunia, lanjutkan masa dan sebagainya kerana nujib da'watak. Kerana nak memenuhi permintaan. Masa dia hidup, Tuhan kata apa tak mau dengar. Tuhan kata solat, dia tak mau. Tuhan kata bagi zakat, dia kedekut. Tuhan kata tutup aurat, dia buka. Baru ni bab seorang datin tak mahu sebut nama mungkin kenal kot. Datin tu kata kahwin 4 bukan sunnah Nabi. Saya renung balik, boleh jadi ya, boleh jadi 3 kalau ikut sunnah Nabi nikah 11. Tapi hang jangan duk kata macam mana kalau Allah bagi 4 pun Allah yang suruh, tapi Tuhan pesan aku tak boleh adil, satu sudahlah. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu takut rasa-rasa kalau menikah 2 3 aku tak boleh. Tak boleh, satu sudah.
Di kaedah harfun fa tu. Ada setengah orang tak faham. Jadi hurufnya ada satu huruf. Satu huruf ada makna. Ada makna. Fa ada makna. La ada makna. Macam setengah orang menasel laqad dengan faqad. Kalau lam tu kaedah qasam tu sumpah demi tu. Tapi dalam Quran kita baca dia baca dan sesungguhnya dan itu wow. Dia kena baca kaedah. Jadi di sana dia minta nak sambung umur ni sampai tempoh dekat je sebab nak menyahut seruan Allah. Dakwah ni seruan lah kata betul, orang yang berdakwah dipanggil da'i. Tapi jaga baik, da'i pun dalam hadis Bukhari, hadis Muslim ada du'atun, ada orang yang berdakwah ni ila abu abi jahannam, menyeru ke neraka jahanam. Jaga baik, ada pendakwah yang menyeru ke neraka jahanam. Jaga. Dia nak minta balik, yang pertama dia nak minta nak penuhi permintaan Allah. Dan yang kedua dia kata apa? Wa nattabi'ir rasul. Nampak? Yang kedua dia kata nak ikut rasul. Nak buat apa dah? Loh ni bila kita nak panggil ikut rasul macam-macam kena. Yang nulah yang ni lapor kan total duk buat lama dah apa. Macam-macam. Tapi bila mati dia kata wa nattabi'ir rasul. Ya Allah, yang kedua kami nak ikut rasul lah. Contoh ada satu ustaz. Bila kita hajat kata Nabi angkat tangan takbir sama ada bertentang dengan bahu ataupun telinga, dia pergi ajak dia kata apa? Dia kata geng-geng. Tak habaq lah kan. Dia kata geng-geng ni dia kata suruh buat Batman. Nabi Batman lah kalau kita. Nampak? Dia menentang. Bila kita kata Tuhan berada di arsy, beristiwa dan istiwa tak tahu macam mana. Tak boleh habaq yang tu. Kemudian Tuhan dia kata bila dia surah Al-Baqarah pun ada, dia cerita Tuhan kata bila aku dah sempurnakan apa semua, aku istiwa di langit. Atau surah Fussilat pun ada. Dia berkata dah Tuhan di mana-mana. Nah, yang bagi tu di langit tu Tuhan Allah lah, yang bagi Allah. Dia kata macam-macam. Maka timbul macam-macam. Dan macam-macam lah ni. Ada yang kata nak buat apa mandi safar balik lah apalah dia ni. Lama dah saya tak guna bahasa Penang. Penang tu, apa dia ni? Penang masih Penang. Tak tahu Penang siru kan. Siru dengan oplah jingga kan. Saya dekat balik kampung ni. Saya duduk kerja sini. Ustaz berkenal. Saya duduk kerja di sini 23 tahun. Baru balik ni. Balik kampung Sungai Ayah. Tanah kampung ni raya rumah tak sewa. Baik sambung. Dia balik dia kata, ya Allah kami nak ikut Rasul. Hari ni kita kata, duduk lagu ni. Dia kata macam ni. Kita main dulu. La ilaha illallah. Ni takut penyesalan ni, penyesalan. Dia mah hari penyesalan. Yang munada mah hari menyesal. Silap ada kalau aku tahu aku buat apa. Nak buat apa? Tak payah biar. Sehingga Tuhan kata awalam takunu aqsamtu min qabl. Dia kata kalau bahasa Penang kenal lah. Hang tak ingatkan dulu hang pernah kata hang pernah sumpah lu? Apakah kamu telah melakukan satu sumpah sebelum ini, min qabl dan sebelum ni lah, masa dia sihat dengan kaum ni lah. Hang pernah kata apa? Malakum min sawal. Kamu kata kamu tidak akan mengalami kebinasaan. Mana tak ada, hang tak boleh buat apa, macam Allah tak boleh buat apa. Ini nak kongsi pada tadi yang tak nak masuk syurga, saya baca tentang neraka. Ustaz yang syurga, saya tentang neraka. Kita nak compare dua-dua tengok macam mana. Kenapa keadaan jadi macam tu? Allahu Akbar. Tak ada penyesalan tu. Habis dah. Okey, kita tengok lagi apa yang dia minta. Kita tengok. So Al-Quran masih ada, Al-Quran tak hilang kecuali kalau Allah ambil balik. Kita tengok pada surah Al-Mu'minun pada ayat 99 hingga 100. Dia minta apa belakang ni? Bila dia mati atau nak mati ataupun dia berada di akhirat, dia minta apa? Yang ni belum mati. Ini dekat-dekat mati. Masih ada di muka bumi lagi. Akhir hayat dia. Tuhan kata hatta sehingga ada tempoh. Kata hingga ni mana tentu ada. Tentu di sini hingga ni mana dia ada permulaannya. Itu kita faham. Dari hingga bermakna dia mesti ada permulaan. Tidak permulaannya.
Idza jaa, apabila telah datang ahadahumul maut, kepada salah seorang di kalangan mereka. Kenapa Tuhan sebut salah seorang di mereka? Sebab dalam banyak-banyak nak mati seorang je. Duduk 10 orang pun nak mati seorang. Tuhan kata sampai dia bakal, dia kata Rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikan aku semula. Nah, ni tak balik. Tak balik. Tuhan kalau atas ihsanmu, atas kebaikanmu, rahmatmu, bagi baliklah. Kau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, bagi baliklah. Untuk apa? Dia kata untuk apa? Dia kata la'alli, mudah-mudahan ataupun semoga bila aku balik nanti, mudah-mudahan dengan panjang umur balik, moga diberi kesihatan yang baik dan sebagainya. A'malu salih, aku dapat melakukan amal soleh fima taraktu, yang telah aku tinggalkan dulu. Nampak? Yang ketiga, dia minta balik nak buat amal yang dia tinggal dulu. Bila kita ajak mengaji Quran, tak apalah, tak apa lain kali ya. Kita ajak solat jemaah, tak apa. Tapi bila ajak ke jalan bengkok, macam pagi tadi sebab kuliah subuh, dan surah Al-A'raf tu, bila dia nampak jalan bengkok, yang tu nak pergi sangat. Bila ajak jalan betul, tak mau pergi. Inilah punca dia kena agak. Punca. Dia tak mau. Dia tak mau. Itu keadaan dia. Dan masalah dia. Namun Tuhan katakanlah, tidak mungkin. Kalau bahasa Penang Kedah ni hanya duk harap. Jangan duk harap. Tak payah. Duk harap. Sebab innaha kalimah. Nampak? Innaha kalimah. Al-kalimah, al-qaul dia tak sama tu. Dia punya makna. Kalimah makna perkataan yang kata. Perkataan ni nantilah kalau aku balik. Perkataan yang kata tu. Wa qailuha. Hanya ucapan saja. Hang tak buatnya. Hang tak akan buat. Manusia bila sakit nampak Tuhan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ni manusia bila sakit nampak kan. Bila dah sihat, dah ada pasal. Bahasa Penang syok. Tak ada pasal. Tak pasal tu pun dia macam takah lagi. Tak ada pasal. Ya, dia tak bagi mana. Pasal cakap ya. Berapa kali anda mohon Allah? Ya Allah, bagilah aku sembuh ya Allah. Lepas ni pun Allah bagi sembuh. Anda mai tak? Tak ke? Kita mai ke? Kita mai ke? Macam saya buat contoh. Ada 3 tempat dapat contoh. Dia tanya, imam kata, tak nampak mai masjid pun. Imam tak nampak. Saya hari lalu tak berhenti, hari lalu tak berhenti. Maknanya selalu-lalu. Tapi dia habaklah lalu tak berhenti. Dia buat habak lalu tak berhenti. Saya tak nampak pun dah selalu-lalu. Dia kata tu imam kali saya di belakang kan nampak. Berapa kali dia bohong. Kan kita buka surah An-Nisa pada. Mereka boleh bersembunyi dari manusia, tapi mereka takkan sembunyi pada Allah. Yukhfuna minan nas. Mereka boleh sembunyi dari manusia. Wala yukhfuna min Allah. Tapi mereka tak sembunyi pada Allah. Siapa pun. CCTV Allah tu, bukan CCTV kita boleh duk mohong ikut ni. CCTV Allah juga baik. Tepat sekali tengok muka dia. Takkan saya nak kata buka orang lain kot. Nampak? Dia bagi macam ni. Dia kata. Tuhan kata doa jangan harap. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka. Maknanya kamu tunggu di depan kamu nanti. Kamu akan lihat. Kata ro'a. Kamu akan tengok sendirilah. Tak tengok macam mana depan kamu ada barzakhun. Ada barzakh. Ada benteng. Benteng yang kukuh. Lubang yang kukuh. Dan tunggu ila yaumi yub'atsun. Tunggu sampai hari berbangkit. Masa kita serah ke Ustaz balik. Kita tengoklah. Yang ke 4 dengan 5. Apa yang dia minta sebenarnya? Ini saya cerita sambung tadi. Pasal Ustaz cerita syurga. Kita cerita neraka. Kita compare tengok macam mana. Allah. Kenapa nak minta balik? Itu soalan yang saya suruh fikir. Apa? Kenapa dia nak minta balik? Kenapa tidak sebelum macam Allah cerita pada surah Yunus. Cerita Fir'aun untuk mengaku kata dia nak beriman dengan Allah dan sebagainya. Tiba-tiba kata al-an. Sampai kena panjang itu. Dia patutnya al-an aja lah. Al-an. Tapi dia kata al-an.
Mengapa sekarang? Kalau bahasa Penang kena, awak lah ni. Awak lah ni. Awak tak dulu. Oh, bila nak tenggelam orang dia, Allah minta balik ni. Mana sebuah bihi Banu Israel, aku nak beriman sebagaimana imannya Bani Israel. Ayat sebelum tu Tuhan kata al-an. Awak lah ni awak tak dulu. Nampak? Macam tengok yang keempat dan kelima. Surah Al-Munafiqun. Kita tengok pada ayat 9 hingga 11. Surah Al-Munafiqun. Kenapa? Pakak renung. Saya tuan-tuan pakak renung. Ya ayyuhallazina amanu. Dia kadang-kadang kita kena tengok kata ayat dengan ya Yunas. Tengok. Apa bezanya? Kenapa Tuhan menyuruh pada orang beriman? Dan seruan ayat pada Allah ni, surah Allah pada manusia ni ada berbentuk rayuan. Merayu lembut aja. Ya ayyuhan nafsun mutmainnah irji'. Lembut ya Allah merayu. Dia mai kadang-kadang agak dia tak merayu tapi dia panggil. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang minta kepada Allah dan cari jalan. Ada kasar sikit. Tapi last sekali tak mau juga kasar Allah ya. Maknanya nasihat-nasihat dah. Tapi yang tak mau dengar, tunggu saat. Baik tengok. Pada ayat ni ada dua lagi. Tuhan nasihat dengan kata apa? Wahai orang mukmin, la tulhikum, janganlah kamu dilalaikan. Jangan orang Perpinang kata apa? Kali, jangan dua kali. Nah, yang kamu dilalaikan oleh amwalukum, harta benda kamu. Jangan sampai kamu lalaikan harta benda kamu. Terutama lepas Covid ni, tak perhati tengoklah, ya Allah. Sampaikan siakap 1,000 pun dah. Okay. Di kampung kami lah, sekilo kalau hak laut, hak putih baru RM20. Kalau hak kolam belah baru RM17 atau RM18. Nak masak 10 rasa mula. Cari harta, cari semua. Sampai kadang-kadang kalau boleh kerja sampai 16 jam, 17 jam nanti. Sampai kamu tinggal ke masjid, tinggal surau, tinggal kuliah, tinggal rakan-rakan dan sebagainya. Tak ada. Itu bahasa Kedah. Kalau bahasa kamu Melayu, tak day. Mana day? Dia cakap terang ke? Kawan dengan geng-geng dulu ni. Jangan sampai kamu dilalaikan harta benda kamu. Wala auladakum, dan jangan juga kamu lalaikan oleh anak pinak. Wala auladukum, jangan kerana anak-anak pun kamu lalai. Lepas PKP ni banyaklah mak ayah pergi ziarah anak cucu. Patut anak cucu balik ziarah mak ayah, sebab mak mengandung daripada mak sehari sampai 90 bulan. Pak jaga daripada tapak kaki 2 jari sampai besar panjang sebelah. Hampa lah balik tengok mak. Bukan mak pak tengok hampa. Kalau ikut peraturan. Jangan sampai nak tu. Kamu tinggal masjid, tinggal surau, tinggal kawan-kawan, tinggal rakan. Kamu tinggal. Takkan. Kampung saya ada seorang 25 hari dia pergi Kuala Lumpur dengan Johor. Lagi nasihat. Saya kata pergi ke mana? Pergi ni Ustaz. Boleh keluar dah Ustaz. Pergi mana? Pergi Kuala Lumpur dengan Johor. 25 hari tinggal kawan, tinggal masjid, tinggal dia. Lama tak boleh pun, tak balik Ustaz. Saya kata mereka tak balik, kena balik mai. Berapa kita nak pergi? Cuma persoalan kita mengalah dengan anak-anak ni sebab apa tuan? Ini apa yang pengalaman saya balik kampung lah. Balik kampung. Bila lama tak pergi, anak-anak telefon suruh mai. Anak telefon suruh mai. Bila mula pak tarik sikit, kami nak pergi payah lah, orang kata tinggal semua ni. Bila anak kata mai lah, tiket cek bagi, balik esok cek bagilah sikit. So kata dia merojek pi tu. Orang kata merojek. Pi tu tak ingat apa dah. Allahu Akbar. Ni ayat Tuhan pesan tuan. Saya bukan nak baca, saya selalu tuan-tuan dah kenal sebab dulu dengan Quran ni alhamdulillah lah. Dengan Quran cakap ni, insya-Allah lah nak tarik balik teman. Dengan Quran hari ni habaq muka surah apa, juzuk berapa, ayat apa duk tengah ke tepi ke kiri ke kanan, cakap ni insya-Allah ha. Pasal arwah datuk nenek moyang saya sebelah ayah, sampai ayah saya pun guru Quran, mak pun sebelah mak pun guru Quran, sampai saya orang ni pun guru Quran. Quran ni alhamdulillah. Cakap ni insya-Allah lah. Jadi Tuhan kata jangan sampai macam tu.
Itu satu. Yang kedua, kalau nak cucu balik pula boleh pula saya. Macam mana? Awak tak main. Allah yang kata anak cucu balik main. Awak nak cucu balik main 2 jam ke 3 jam tak? Balik 3-4 hari tapi tak boleh main tak? Tak ni ramai balik main. Duk main dengan takkan cucu sampai umur 18 tahun pun nak main juga. Oh. Lepas tu subuh. Awak subuh tak apa. Allah tak dan. Awak cucu makin subuh ke? Nak pergi cari makan kat cucu. Awak cucu makan mungkin 6:30 pagi ke? Dia buat alasan. Dengan betul dalam kita buka dalam surah At-Tahrim kepada orang yang kafir dan kufur kepada Allah, Tuhan kata la ta'tazirul yaum. Kamu datang, jangan datang ke alasan pada hari ini depan aku. Apa reason nak buat? Dengan orang boleh. Hang tak apa, hang tak ada anak cucu lagi, orang kata dia marah je dah. Hang takkan. Jangan begitu. Nak main duduk kuliah paling tinggi pun sejam je lah. Sejam je. Sama saya dengan berumur dah, dengan tak larat dengan apa. Sampai hari tu masa di Kulim. Sampai hari ni di Kulim, kami di Kedah masih lagi. Sampai dia mesej. Ada mesej tak jalan dia. Dia kata, Assalamualaikum akhiku ustaz, minta akhiku ustaz berhenti 5 minit sebelum azan. Saya balas balik, saya kata yang tu nak minta sangat tu. Jadi maknanya kuliah lebih kurang 40 minit cukup lah. Itu yang aku nak sangat tu. Lepas tu saya emoji hak gelak tu. Seronok lah. 5 minit sebelum azan berhenti, cantik. Boleh balik awal. Tapi sini tak boleh. Sini dia kata, Ustaz kita berhenti dulu azan lagi sambung balik. Dia suruh sambung pula. Tuan kita jangan anak-anak kamu boleh lalai kan. Jangan. Tuhan yang kata la itu maknanya kaedah larangan tuan-tuan. Kalau kita mengaji bahasa Arab secara halus, kalau orang Indonesia kata lemas, secara halus, kaedah larangan ni ada larangan yang kekal, ada larangan sementara. Ada jenis nahan abada, jenis larang terus jangan. Maknanya la yaf'alu bihi idzan abada. Kamu tak boleh buat sampai bila-bila. Ada sementara. Contoh macam isteri, jangan kamu dekati isteri ketika lahir sampai dia bersih. Itu larangan sementara aja. Itu anisa dalam waktu ya. Tak ni larangan kau. Larangan tak boleh. Maka jangan kerana harta nak bina anak zikrillah, nampak dia tak guna min, dia guna an. Itu kaedah kita mengaji kau tu, an dan min tu. Macam dia pada baca di kampung, kita tengoklah 3 orang. Apa nama ni? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim. An tu daripada, dia baca dari. Dia dari dengan daripada tak sama. Kan tegur dengan depa. Daripada kemudian jangan. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang buat macam tu, mana siapa yang melakukan demikian, siapa yang buat lagu tu, fa ulaika min khasimin, kamu adalah mereka orang yang rugi. Okey, baik, sambung. Tak jumpa lagi dah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl, dan infakkan daripada rezeki. Tuhan tak minta semua, daripada di mana sebahagianlah, tak salah semua. Tuhan pun tahu kalau semua anak-anak makan apa, nak bagi sikit. Yang kami rezekikan dari min qabl, sebelum ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Bila mai mati dia kata fayaqul, dia kata rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani. Alangkah baiknya, alangkah indahnya, bagusnya, ataupun kalau boleh lanjutkan masa yang terdekat. Nak buat apa tu? Kalau lah disambung ila ajal yang qarib, tempoh terdekat, dia minta yang keempat, dia kata apa? Fa asaddaqa, nak bersedekah. Awak masa duit banyak, sihat, mana orang sedekah? Awak dekat nak mati baru orang nak bangkit balik. Nak buat apa? Nak sedekah Tuhan. Nak sedekah. Ni kadang-kadang bila tabung masjid lalu dia boleh buat papai the salaman tau. Macam mana papai dia pejam mata, elok dia pasal lepas dia buka mata sebelah nit. Oh lepas lah. Tu papai mata dia lepas je. Ataupun nak buat duit tabung masjid pun cari hak kecil kali orang nak buat. Kalau orang miskin meminta dekat dan sebagainya, dia marah pula, ampal malas nak kerja aku. Tapi bila dah nak mati, dia kata fa asaddaqa, nak bersedekah.
Nak bersedekah. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima dia minta, wa akum minas solihin. Aku nak jadi orang soleh. 5 benda yang dia minta. Pakat-pakat renung tengok 5 benda dia minta. Tak minta banyak. 5 ya. Kau dia kata, ya Allah panjang umur aku nak melancong. Dah tak minta. Ya Allah panjang umur aku nak pergi Mekah Madinah. Dah, dia tak minta. Dia minta yang tu, nak jadi orang soleh. Nak jadi orang beriman itu mudah. Tapi nak jadi orang soleh yang bertakwa itu cukup payah. Baik, sikit kita Ustaz nak sambung sikit. Tapi Tuhan kata walan yu'akhirullah. Kita kena perkataan lama tu. Kena perhati tu. Lan tu macam sekali-kali tidak mungkin. Maknanya tak payah. Tidak mungkin yu'akhirullah untuk dilewati oleh Allah, untuk dilanjutkan oleh Allah nafsan kepada seorang idza jaa ajaluha bila sampai waktu. Kita dalam PKP ni pun JPJ bolehlah lanjut saya. Dia punya rotek. Lesen ke apa. Tapi lepas tu orang kena. Tapi umur tak ada. Tadi duduk sembang dengan anak di luar tu. Kalau umur ni tak ada jangan. Akulah terangi nak mati di rumah tu suruh pemohong. Kalau Tuhan kata mati di jalan. Tadi saya pesan dengan tu. Banyak kali saya pesan dengan semua. Tadi saya bagi dengan anak dengan Akbar. Kalau saya mati di sini, simpan di sini. Bukan simpan dalam masjid ni lah. Mana simpan kalau simpan dalam masjid lah. Dan saya pesan kat orang puan, kat anak-anak. Kalau kata bila keluar, jangan tunggu kepulangan saya kata. Boleh jadi mati di mana-mana. Tak boleh pesan apa. Jangan tunggu. Kat cucu bang, kalau Tok Bah keluar, jangan tunggu Tok Bah. Jangan tunggu. Wallahu khabiru ma ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerja. Allah tahu. Nanti serah balik pada Ustaz dan tamu sikit pada syurga. Allah lebih mengetahui. Alhamdulillah antum tadi tuan guru kita Ustaz Ismail telah kongsi kepada kita tentang beberapa perkara yang sangat penting yang kita tak boleh adakan dalam kehidupan kita. Antaranya tentang bagaimana harta dan anak ni. Harta dan anak ni dia satu benda yang selalu Allah Ta'ala sebut berulang-ulang dalam Quran. Allah Ta'ala start dengan la tulhikum tu kan, amwalukum wala auladukum. Kenapa disebut anak dan harta ni selalu? Sebab dua benda ni lah yang akan melalaikan manusia. Dua benda ni antum Allah Ta'ala kata la tanfa'un malun wala banun. Tak ada manfaat harta anak. Innal amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta, ujian. Kenapa banyak ayat tu? Nak beritahu kata apa, dua benda ni tu selalu akan menyusahkan manusia untuk bila tadi di akhirat nanti. Anda tengok bagaimana ucapan-ucapan orang yang sebelum dimasukkan ke neraka untuk bila tadi, dia pun duk cakap benda yang tak ada faedah. Tidak ada faedah. Macam kata tuan guru kita Al-Fatih kata tadi apa? Dia satu ucapan yang tak cakap pun tak apa. Tak ada makna. Tak cakap pun tak apa. Kalau cakap pun tak ada perubahan apa pun. Dia tidak ada perubahan akan berlaku. Sebab apa? Masa tu dah tak ada. Tapi kenapa Allah Ta'ala masih cerita benda tu supaya orang yang hidup tadi mesti ambil iktibar. Supaya kita ni yang sampai amaran, peringatan. Maka kita lah yang kena ambil peringatan. Itu untuk mana? Untuk orang yang mana ingkar. Dia memilih jalan mana? Jalan yang salah. Yang jalan tu membawa dia masuk ke mana? Ke neraka Allah Ta'ala. Wa'na'udzubillah min dzalik. Sebab tu para ulama kita kata apa? Antum apabila kita bercakap tentang Quran ni, kita kena tahu dia ada 3 perkara yang penting yang Allah Ta'ala nak cerita kat kita. Sebenarnya banyak tu Quran ni, kalau kita nak kupas dia punya isi, saya tak tahu tu. Masa 1000 tahun pun tak habis dengan dia punya bahasa dia. Tapi Allah Ta'ala kata kurang-kurangnya kita kena tahu 3 benda. Apa? Yang pertama, Allah Ta'ala nak kenalkan kita dengan dia. Itu kena tahu. Tujuan Quran ini turun supaya Allah kita kenal siapa pencipta kita. Sebab tu Allah Ta'ala akan sebut banyak kali dalam Quran tentang dalam diri kamu pun ada tanda-tanda tentang kebesaran Tuhan. Yang kedua, Allah Ta'ala nak beritahu manusia ni, roh ni, jiwa ni, dia akan meninggal dalam keadaan 3 kategori. Ni kita bila nak meninggal ni, dia akan ada 3 kategori saja. Beriman, kafir, munafik. Dia tak ada ciri-ciri lain. Kita nak meninggal dalam keadaan apa? Roh kita nak keluar dalam keadaan apa? Sama ada dalam keadaan beriman. Kalau tidak, dia akan jadi keadaan kafir. Kalau tidak, dia jadi munafik. Itu.
Itu yang Quran sebut. Daripada awal Allah Ta'ala cerita Al-Baqarah tentang beriman, sambung dengan orang kafir, sambung dengan orang munafik. 3 golongan. Bila pun ada dunia ni, 3 ni. Dan yang ketiga apa? Tempat kembalinya 3 golongan ni. Tadi Al-Fadhil Tuan Guru kita cerita tentang tempat orang yang kafir, yang ingkar dengan Tuhan, tempat dia mana? Neraka. Mana ada tempat lain? Neraka. Orang beriman dah kita beritahu tadi. Orang yang beriman, orang amal saleh, tempat dia di mana? Syurga. Dan orang munafik lagi bawah kepada orang kafir. Min apa? Asfar as-sabil, bawah sekali. Tu ada bawah. 3. Sekarang antum buat keputusan lah. Kita nak roh kita ni dicabut dalam keadaan apa? Beriman. Ataupun tak beriman. Ataupun munafik. Silakan buat pilihan lah. Sebab tu surah kafir beritahu. Siapa nak, dia boleh. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nak beriman. Tak nak kufur. Tidak ada masalah. Dan yang kedua antum, apa yang menyebabkan seorang manusia ni akan dimasukkan ke dalam surga? Satu kita kata tadi keimanan. Betul? Lepas tu kita kata apa? Kita kata kerana amal saleh. Dan yang ketiga antum kerana keislaman dan ketundukan seorang hamba. Ya. Orang Islam. Orang yang betul-betul keimanan dia betul-betul tunduk pada setiap perintah Allah Ta'ala dengan jiwa raga yang ikhlas, maka bila dia nak meninggal, akan datang seruan daripada langit. Apa seruan dia? Ya ibadi. Allah Ta'ala guna bahasa sangat lembut. Wahai hamba-hambaku. Ya ibadi. La khawfun alaikum al-yawm wa la antum tahzanun. Ini satu berita yang sangat menggembirakan. Apabila kita nak mati, Allah Ta'ala panggil kita dalam keadaan macam mana? Wahai hambaku, hari ini tidak ada ketakutan, tidak ada duka. Ini roh siapa? Adakah tadi roh yang Al-Fatih Tuan Guru kita kata? Nahi. Itu siapa yang suara kata lagu tu? Ustaz Alim. Nahi, kabi-kabi nahi. Ini untuk orang yang beriman. Dalam Al-Aqaf lah 13-14 pun disebut benda yang sama. Apa dia? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Summa istaqamu. Dia bukan cakap ucap saja. Antum siapa pun boleh ucap kata apa? Tuhan dia Allah, Nabi dia apa? Rasul dia Muhammad. Ya. Semua boleh ucap. Macam tadi kan, nak mati-mati baru nak betul nak ikut Rasul. Baru nak ikut Rasul. Masa hidup macam tanya Muhammad dengan isteri siapa pun tak tahu. Muhammad ada berapa anak, nama apa pun tak tahu. Semua dia tak tahu tentang Nabi. Tanya pasal player bola, semua dia tahu. Dia tahu Ronaldo lahir bila, semua dia tahu. Bila dapat cup bila, semua dia tahu tu. Tanya pada Nabi dia, itulah dia tak tahu lah Muhammad bin Abdullah. Takat tu ialah. Tanya sunnah tak tahu. Takat nak kata, kita kata Quran sebut in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cinta Allah ikut aku. Semua orang mengaku ikut Nabi. Kita tanya orang-orang yang dah buat bid'ah ni pun, kalau kita tanya dia kata dia juga ikut Nabi. Dia juga ikut Nabi, itu sekadar ucapan. Sebab tu Ibn Katsir kata ayat tu, surah Ali Imran tu, yang tu nak cerita apa tentang Allah Ta'ala nak uji keimanan manusia. Yang kata apa? Kata kami cinta Nabi. Ku in kuntum tuhibbun Allah, betul-betul cinta Allah, ikutlah Nabi. Senang yang tu. Tak payah buat malam cinta Rasul. Tak payah. Malam yang cinta Rasul, siang tak cinta Rasul lah, malam lah. Orang yang minta maaf lah tu. Orang yang kadang-kadang dia buat malam cinta Rasul tu, pagi subuh tidur pula tu. Tapi dia kata dia cinta Rasul. Tapi antum boleh tengok, kita buat program malam cinta Rasul berapa ramai. Tapi bila main subuh, berapa ramai. Itukah orang yang cinta Rasul? Bukan tu. Itu bukan orang cinta Rasul. Itu sekadar ucapan. Sebab tu para ulama kita kata apa? Perkataan cinta Rasul, perkataan cinta Allah, dia tidak ada kesan apa-apa pun. Yang kesan dia tu, betulkah Allah dan Rasul cinta kita? Itulah dia punya poin dia. Kita kata kita cinta perempuan ni, kita sayang perempuan tu semua, kita dakwah. Tapi dia cinta kita tak? Kan kita tu cinta seorang-seorang tu, seronok seorang-seorang. Tak.
Pengakuan cinta Allah dan Rasul tu tidak ada makna kalau pengakuan tu tidak diterima di sisi Allah. Alhamdulillah min dzalik. Lepas tu Allah Ta'ala kata fala khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Diulang lagi sekali, orang-orang yang mana betul-betul komitmen dengan agama, betul-betul komitmen dengan sunnah, betul-betul komitmen dengan Islam, yang mana yang dibawa oleh Nabi. Agama yang mana? Agama yang dibawa oleh Nabi, yang mana Imam Malik rahimahullah sebut umat ini tidak akan jadi baik, umat ini tidak akan jadi baik. Kena ditulis dengan tinta emas. Umat ini tidak akan jadi baik selagi tidak ambil apa yang telah membaikkan umat dulu. Tak salah dah buat macam mana cerita pun, dia tak akan jadi baik. Sebab apa? Sebab umat dulu telah dibaiki oleh Al-Quran dan Sunnah. Antum ambil sendiri benda Quran dan Sunnah, walaupun nampak baik, benda tu tak baik. Benda tu tak baik. Pasal agama tak kata dia baik. Agama tak kata dia baik. Sebab tu berapa kali ulama kita pesan, para salaf kata apa? Kita manusia ni tak dapat ubah Quran dan hadis. Kita tak boleh nak ubah ayat Quran, kita tak boleh nak ubah hadis, tak boleh. Tapi dua benda ni dapat ubah kita kalau kita nak berubah. Saya ulang kata umat salaf, Quran dan hadis kita tak boleh ubah, minta maaf. Tapi dua benda ni boleh ubah kita kalau kita nak berubah. Kalau kita tak mau berubah, kita baca 30 ayat Quran pun, tuan guru kita pecah ayat satu-satu pun, dia juga gitu lah. Kenapa? Sebab dia tak mau berubah. Dia tak mau berubah, nak buat apa? Nak baca Ashabus Sunan, bagi baca semua kita adik ada, dia tidak akan berubah. Kenapa dia tidak akan berubah? Karena dia tidak mau berubah. Bukan kerana Quran dan hadis ini tak dapat ubah dia, dah. Wallahi Quran dan Sunnah dapat ubah manusia. Sebab dia wahyu Tuhan. Dia kalam Allah. Dia kalam Allah. Bagaimana kalam Tuhan, wahyu tak boleh berubah manusia? Saya tak tahu lah tu. Bagaimana kerasnya hati manusia tu? Dan Quran sebut sebagaimana apa? Quran kata batu yang dititik ayat-ayat pun boleh berubah. Hati manusia boleh jadi lebih keras daripada tu. Habis antum, kalau hati ramai begitu sampai tak boleh buat apa dan tu, kita kena doa sebab Allah Ta'ala saja yang boleh buka hati orang-orang manusia yang mana keras hati ni. Kita tak boleh buat apa. Kita baca tukar kitab, saya ingat dah habis kitab ni, tukar kitab lain pula, dah habis kitab tu, dia macam dia. Macam seperti tuan guru kata, dah cucu main saya, itulah, mereka pun saya jarang jumpa. Jadi saya nak bagi masa kat mereka, bagi masa dengan tuan. Tak, yang tu atas. Nanti dia pada balik, saya amal. Balik memang tak amal juga. Apa kita nak buat? Tak dah sampai, dah baca ayat Quran. Sampai tak tahu nak baca ayat apa dah. Dia duduk lagu tu juga. Bermakna dia sendiri tak nak berubah. Dia kena doa pada Allah SWT, ubah hati dia. Kenapa hati dia jadi lagu tu? Bermakna hati dia sakit. Masalah dia pula, dia hati dia sakit, tapi dia tak tahu pula kata hati dia sakit. Itu masalah, problem. Kita kalau hati sakit, kita tahu, tak apa. Yang ni kita dah hati sakit, kita tak tahu. Orang nak beritahu pula kata hati kita sakit, kita tak percaya. Kita tak percaya. Kita rasa dah hati saya tak sakit. Okey ya semua? Dah bukan okey, memang sakit lah. Jadi antum, apabila dibaca Quran, dibaca hadis, tak ada perubahan langsung dalam diri kita. Kita kena tahu, ni satu benda yang sangat bahaya. Benda ni mesti dirawat. Bagaimana nak rawat? Satu, kena duduk dengan majlis-majlis taklim macam ni. Kena bagi masa ni. Kalau kita anak kita tu nampak duk main liang dah, lagu tak terkawal dan tu, cepat-cepat kita berubah. Berubah macam mana? Kita bawa dia dengan kita sendiri main duduk majlis taklim. Rawat hati dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, apa dia? Kita kena cari kawan-kawan yang soleh. Kawan-kawan yang soleh. Supaya kesalehan kawan-kawan tu kita dapat tumpang. Dia tengok kita gelong ya, dia bagi nasihat. Itu penting. Jadi kalau kawan soleh pun tak ada, majlis taklim pun tak main, wa na'udzubillah min dzalik, kita doa semua Allah Ta'ala bawalah orang-orang yang macam ni semua kembali kepada Allah Ta'ala. Dan saya serah balik kepada Tuan Guru kita Al-Fadhil untuk sambung pembahasan kita sikit lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada soalan. Isu sambung balik pada tadi tentang kedudukan neraka tadi. Sebenarnya kita baca Quran dah. Banyak orang baca.
Sebab itu dalam Abdullah Ibn Mas'ud, kita buka dalam kitab Imam Ad-Darimi, ada dia cerita. Ini perkara 10 yang dia kata apa? Dia kata berapa ramai orang yang baca Quran tapi sedikit yang faham. Nampak? Ramai baca Quran, semua baca Quran. Tempat kami ni kelas sekolah tahfiz ni tumbuh macam kulak. Tapi apa boleh buat? Faham tak? Kalau kita buka dalam Al-Quran ada ayat sahabat dulu bila baca Quran ayat mata bergenang, menangis. Tapi kita menangis tak? Sayyidina Abu Bakar diberitakan bila jumpa ayat-ayat azab Allah. Nangis dia. Sayyidina Umar sampai basah janggut punya menangis sungguh, takut. Tapi adakah kita hari ni walaupun bergelar hafiz pun, adakah dia baca Quran dia menangis? Jumpa ayat azab. Yang seronoknya kita pergi di Mekah contohnya bulan Ramadan, imam-imam di sana bila dia baca Quran menangis, kita menangis enggak? Tanya pasal apa menangis? Dia kata imam menangis. Pasal imam menangis, saya pun menangis lah. Tapi faham tak? Tak tahu. Tak tahu. Nampak? Saya nak sambung sikit di mana dalam keadaan ni Allah Ta'ala bagi tahu. Kita tengok dalam satu ayat Tuhan kata may yuta'i rasul, surah An-Nisa pada ayat yang ke-80. May yuta'i rasul, siapa yang taat rasul faqad ata'allah. Nama dia berkata faqad, maka sesungguhnya dia taat Allah. Mana kalau taat rasul taat Allah. Pasal Nabi tidak akan buat sesuatu tanpa izin Allah. Berani tak Nabi? Tak. Contoh kita buka surah Araf yang pernah saya baca dulu, sampai bila ayat tak turun. Wa ma ta'tihim ayah. Bila satu ayat tak turun, depa kata laula stabaitaha. Awak tak reka sendiri. Nabi dia kata, awak tak berani. Tapi Nabi kata tak, aku hanya ikut apa yang diwahyu pada aku. Aku tak akan mana-mana. Betul dalam kita kaji dalam keadaan manusia, kalau kata malaikat dengan syaitan, dia satu je. Malaikat lah. Ada tak kita dengar istilah kemalaikatan? Tak kan? Ada tak kita dengar istilah peri kemalaikatan? Tak ada. Syaitan bersama. Ada kita dengar tak tentang kesyaitanan? Tak ada. Atau peri ke tak ada. Tapi binatang ada dua. Binatang ada binatang dan ada kebinatangan. Manusia lebih lagi Zat. Tak pernah lebih. Manusia dia ada manusia, ada kemanusiaan, ada peri kemanusiaan. Sebab itu perangai manusia pun ada tiga. Dia ada jenis yang pandai, jenis yang pandai-pandai, dan yang memandai-mandai. Pandai boleh kira. Pandai-pandai pun kita tak apa nak boleh. Yang pandai-pandai ubah apa? Anak dia tak payah jirak. Tapi kalau mandai-mandai lagi kan. Mandai-mandai. Mandai-mandai tak boleh. Jadi hari ni ada yang pandai-pandai apa dah? Contoh ada hadis yang Nabi kata siapa yang baca selepas subhanallah alhamdulillah Allah akbar yang tu lah. Tapi dia pandai-pandai dan pandai-pandai. Habis subhanallah dia ada lagi. Subhanallah bihamdihi iman abada. Yang tu pasal apa? Nabi tak nak ajar kan? Ya, yang tu pandai-pandai kan pandai-pandai? Tentu. Pegang ni lagi. Dia tambah. Dah pasal apa? Jenis ada lebih tu. Subhanallah. Contoh macam bangun ni saya pergi hari Ahad 2 minggu lepas saya pergi di Perak. Saya mengajar malam. Tapi siang Ahad tu saya ada dalam duduk tidur. Satu ustaz di Perak ajar tentang bab bid'ah ni. Di antara bab bid'ah ni saya keluar masuk bilik 2-3 kali lah. Kalau kau pergi jumpa Ustaz Gideon ni malah jahanam lah. Dia jahanam lah kalau kau pergi jumpa. Dia sebut terang-terang. Dia kata Muslimat tahu tak Wahabi ni punya jahat ni. Dia kata mereka ni tak faham bid'ah. Contoh bid'ah ni Muslimat nak. Tu Quran tu bid'ah tu. Sebab Quran tu yang ditulis bukan zaman Nabi. Siapa lagi keluar dia ni nanya. Hang tak mengaji ke hadis? Nabi kata wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan syadida. Itu dalam Ibnu Majah. Kalau kata dalam At-Tirmizi lain sikit. Dia ubah, tapi makna sama dia ubah kalimatnya. Arab ni, saya lah ni tu yang gendang yang ada Arab Yaman mai tu saya tak mau sembang dengan dia sebab depa menggunakan bahasa Arab Ami. Kita guna Arab ni. Depa faham tapi depa macam tak suka cakap. Contohnya saya kata kalau kita tanya, kita ni kalau apa habang, kita juga kata kaifa halak. Depa mungkin sama ada izayyak ataupun akhbara itu apa? Kalau kita tanya hang kerja di mana, sekarang depa jawab dulu lain.
Kita kata minta maaf. Afwan, mereka kan dia memalish. Kita kata kaza wa kaza. Mereka tak, dia pakai dah. Mereka lari jauh. Jadi dia guna, kalau kamu akhir zaman, kalau kau nampak banyak umur, kamu nampak percayaan cukup hebat, cukup dahsyat. Maka Nabi kata, fa'alaikum bisunati wa kata sunnah al-Rasyidin al-Mahdiyyin. Pegang dengan sunnahku, dengan sunnah Rasul. Bermakna Quran ni kalau dibuat di zaman Sayyidina Osman pun, ia khulafa Rasyidin. Siapa zaman penantu Nabi? Bukan mang kampung kita. Tu Osman bin Affan. Dia kata. Satu lagi dia kata ada ketika mangkit yang tidal tu sahabat dah tambah. Sahabat-sahabat dan dengan Nabi kata siapa duk tambah dah. Kan ada sampai ulama Rabbana kan dia sambung lagi. Dia kata kenapa Nabi tak penampar je? Apa saya kata dia ni? Sat lagi kalau keluar hang kena menampar. Masalah dia yang kata bid'ah ketika Nabi ada takkan jadi bid'ah sebab Nabi sign. Yang salah atau Nabi tak ada. Nak faham yang tu. Contoh tu as-salatu khairun minan naum. Nabi tak ajar tu tapi Bilal pergi tambah pula pasal ada orang tidur mana. Nabi tak kata apa walaupun Sayyidina Ali duk perhati hadis tu kata Sayyidina Ali perhati tapi tak kata apa pasal masa depan Nabi. Contoh kita ada pegawai. Kalau kita kerja askar misalnya ada CO, commanding officer. Kita buat depan dia tak marah. Buat bih pasal dia sign. Tapi yang kita buat dia tak ada. Dia tak ada tanya dia apa. Macam itulah. Berlaku bid'ah di zaman Nabi, penambahan. Nabi sign, okey. Tak ada masalah. Yang bid'ah tu Nabi tak ada. Ni. Siapa yang taat Rasul? Taat Allah lah sebab Allah yang suruh. Macam ni, begini rokok, begini sujud dan puasa dan sebagainya. Wa man tawalla. Siapa yang berpaling dari ketaatan pada Nabi. Fama arsalnaka alaihim hafizah. Dan Tuhan kata kami tak pernah melantik kamu sebagai penjaga ketika datang azab dan sebagainya, tak ada. Kita buka surah Al-Baqarah ada ujung ayat 116 itu wala tusalu an ashabil jahim. Kamu tidak akan ditanya mengenai penghuni neraka jahim. Mana jangan takutlah aku tak tanya tapi yang si anu masuk neraka lentok bila aku tanya. Baik, itu satu. Satu kita buka tadi tengok pada surah An-Nisa pada ayat 80 dan kita tengok pada surah An-Nisa juga pada ayat yang ke-115. Tuan-tuan dengar ini baik-baik ni. Ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul, dan siapa yang menderhakai Rasul. Daka ni apa? Daka tak dengar cakap lah. Ataupun Nabi buat lain, dia buat itu kedahaka lah. Itu maksudnya. Mim ba'di ma tabayyana al-huda, setelah datang pada mereka petunjuk. Dan petunjuk dah ada macam ni. Jadi ada siarah tu. Kemudian kita tengok yang kata pagi kemarin dia kata insiden ni Ustaz, saya terkejut. Dia kata insiden motor tu. Pasal kereta tak ikut peraturan. Kereta tu dia kata saya tengok ada apa nama Waze ni dia kata boleh konak. Tu lalu kita kasak. Dia Melayu kita kasak Pulau Tang. Lalu kita marah pula kan. Nun dia ni U-turn sana tu. Mana sini? Sini kan dia buat U-turn sebelum tu dia buat pangkah kan. Tak boleh. Kat sana boleh. Yang tu sini apa? Nak percaya kat Waze tu siapa? Pam. Motor tu lingkup. Dia kata motor sampai tak limit apa. Yang saya tambah pula, saya kata yang boleh ambil tayar kot. Tayar dengan caution lah. Yang dia tak boleh ambil. Tak nanya. Bila hang tak ikut peraturan, nanya tak? Nanya. Oi, nanya. Dia jadi macam. Siapa yang dah akal Rasul, telah datang petunjuk, dia kata, وَيَتَّبْعِ غَيْرَ سَبِيلٍ, dan mereka tidak mengikut jalan orang beriman. Jadi di sini, kalau ulama tafsir, Al-Mu'minin ni bukan orang lah. Mu'min ni maknanya sahabat Nabi. Dah kamu tak ikut jalan Rasul, tak ikut jalan sahabat Nabi. Sahabat buat ini. Ada di kampung tu ada dekat lah sekala masa PKP duk sembang. Dia kata benda ni baik Ustaz. Benda ni baik. Saya kata kalau benda baik kenapa sahabat tak buat? Lau kana kharan la sabaquna ilai. Kalau benda baik kenapa depa tak buat? Depa lagi dekat dengan Rasulullah. Dekat. Kita jauh dah berapa kurun dah. Tak tahu lah. Jadi siapa tak ikut Rasulullah dan tak ikut jalan sahabat, nuwallihi ma tawalla. Kami akan menghala kepada jalan mana yang dia suka. Kita naik kereta kan. Tang kono tak mau kono aja kan. Tang kono gitu kita lajak. Tak ikut tak dah. Aku tak mau kono. Pi try dia. Bong. Maka Tuhan kata kami akan bagi dia apa yang dia suka, dia ikut mana. Maknanya neraka tempat dia.
Kemudian begitu, wa nuslihi jahannam, kami akan lemparkan dia. Di sini saya mengaji dulu. Dia kata nusli ini macam himbau balin itulah. Kalau kita masuk dia kata udkhulu, kata khala. Ni dak dia tahu nus. Di mana dia lempar. Kalau orang Kedah jangan guna lempar, dia guna hawin. Hawin tu pun lebih kurang. Hawin pun kita Penang Kedah lebih kurang. Kalau tauk tu tak sangat, tauk tu dekatnya tauk. Kalau Tuhan kata kami tauk dia dalam neraka, dekat ya. Ni dia kata kami himbau. Himbau tu jangan main. Jangan main. Dia kata dia masukkan dia, himbaukan dia dalam neraka jahanam. Wasa'at masirah. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allahu akbar. Baik, sebelum Ustaz sambung, minta sikit tengok. Boleh. Kita tengok pada surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-100. Mati baik-baik pada Al-Quran. Was-sabiqun al-awwalun. Sabiqun dengan awalun dia tak sama. Kalau kita buka tafsir dia lebih kurang sama. Sebabnya sabaqa ni orang yang mendahului daripada yang awal lagi, yang terawal lagi. Bahasa Allah kata apa? Ulung. Bahasa ulung, terulung. Maknanya lebih awal dari yang awal. As-sabiqun. Lepas tu baru al-walun, makna yang awal. Minal muhajirin wal ansar. Di kalangan muhajirin ansar. Sebab tu kita tak boleh menghina sahabat muhajirin ansar, tak boleh. Mungkin zaman kita mengaji dulu, mereka cerita tentang sahabat Nabi yang tak bagi waktu zakat tu, yang jadi gila. Itu sahabat Badar dengan Medo. Sahabat Badar. Sampai Nabi pesan, jangan kamu hina sahabat aku. Kita buka dalam Iman Tamizi, dia kata Allah fi ashabi kan. Maksudnya Allah bersama dengan sahabat aku. Kemudian main dengan hadis yang lain pula, la tasubbu ashabi. Janganlah kamu merendahkan, menghina sahabatnya. Kita orang kata kat ayah kita marah no. Ayah hang dulu. Marah. Ayah angkat ayah ni marah. Tidak tu kita orang kata alah hang tayah hang dulu pun digiu. Tambah sahabat iman yang pertama ni, dia orang pertama. Dia kata wallazina tabauhum, dan orang yang ikut mereka. Kita ikut dia mana? Rasulullah, lepas tu yang terulung, lepas tu yang terawal. Nanti kita ikutlah. Sampai ikut bi ihsan, dengan penuh kebaikan. Radhiyallahu anhu. Persoalannya sahabat itu radhiyallahu anhum. Kita dekat Imam Syafi'i yang kita ikut pun kita tak kata radhiyallahu, kita kata rahimahullah. Nampak tak? Kamu tak kata ya rahimahullah. Pernah dengar orang kata Imam Syafi'i radhiyallahu? Jangan dengar. Imam Malik radhiyallahu. Walaupun Imam Malik tu berguru lagi awal lagi pada dengan sahabat Nabi, ataupun Imam Abu Hanifah lebih awal lagi. Kita tak kata radhiyallahu, kita kata rahimahullah. Ni Quran disebut dari sahabat dengan radhiyallahu anhu wa radu'an, dan Allah pun redha kat apa? Kita minta Tuhan redha lah, tapi tak tentulah juga pasal apa? Pasal kita Tuhan bagi tak redha. Tengok tu tengah-tengah panas hujan berlaku. Mengunguk Bila mengunguk macam mana Tuhan nak redha? Hari ni kadang nak pergi ni hujan pula. Allah. Dia pandai kat sebut Allah. Tapi dia komplain. Tu macam mana? Tuhan tengok dulu. Tujuh orang ni. Hisap lagi ribut. La ilaha illallah. Kemarin aku makan nasi, mana dia sakit pinggang mangkuk dia. Dah makan nasi lah mangkuk. Cuma tak berayun lah nasi mangkuk tu. Macam Tuhan nak redha? Yang Tuhan mereka redha dengan Allah, dan Allah redha dengan mereka. Hebat. Wa'ada lahum jannat. Kita baca tadi. Orang yang jenis ikut Rasul, ikut sahabat dan sebagainya, sahabat lebih dekat, mereka ni Allah masuk ke dalam syurga. Masuk dalam syurga. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir bawah sungai. Kadang orang kita macam ustaz kita, dia lah kalau tertanya tentang ni, Quran kata sungai yang mengalir dalam syurga berapa? Tak tahu. Sedangkan Allah dah menjelaskan. Kita buka surah Muhammad, ada 4 batang sungai. Kan jelas.
Berarti khalidina fiha katan khuld, kekal. Kekal dalamnya abada, bukan ni abada. Mana sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu sampai bila? Sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila, sampai bila? Sampai tak tahu, tak ada penghujung. Sampai bila-bila. Zalikal fawzul azim. Dan demikian mereka akan mendapat pahala yang besar. Itu sahaja musik. Dan sahabat daripada Ustaz Kau. Kesimpulan. Nah. Kesimpulan. Okey, baik. Jadi kesimpulan yang kita baca tadi Ustaz Adnan baca tentang syurga. Saya memang tentang neraka dan sikit ujung ni pun bila nak masuk syurga tu dengan syarat kena ikut Rasulullah, ikut para sahabat. Kesimpulan dia kamu boleh syurga. Bila kamu tak ikut Rasulullah, tak ikut sahabat, habislah. Habislah. Kita di rumah pun kalau kata bini tak mau dengar kata kita pun kita kata hang ni dahaka. Okey. Ya hang dahaka dengan Allah. Di sebagai kesimpulan ni kita baca ambil balik daripada yang Ustaz baca awal tadi. Kesimpulannya kalau nak masuk dalam syurga tu, dia pertama atas iman, yang kedua amalan. Dan amal tu yang soleh. Apa amal soleh? Amal yang menepati kehendak Allah, menepati kehendak Rasul. Baru jadi soleh. Kalau tak menepati, tak boleh. Tak boleh. Jadi maknanya itu keadaan dia. Samalah orang yang mengajak pun Allah dah garis panduan dah. Ada 5 perkara dalam Quran. Kalau kamu nak ikut nak mengajak ulama pewaris Nabi, kamu kena ikut ini. Ada 5 perkara dalam Al-Quran. Dia dah paling kali lah kesempatan kita jumpa kita ni. Jadi sebagai ni kita tengok nak masuk syurga, pertama iman. Iman tu bukan kata kami percaya Allah Rasul, bukan lagu tu ya. Tak. Dia ada lain lagi. Dia ada lain. Jadi sebagai kesimpulannya satu lagi saya ada sebelum nak tadi saya akan tengok pada surah Al-A'raf tadi. Saya tengok surah Al-A'raf ada yang ni. Ambil balik pada syurga neraka tadi. Ada benda yang Allah letakkan manusia ni. Dia takkan elok kalau dia ni. Jadi maknanya masuk syurga kena iman. Baik iman tak nak kita sambung sekali. Kita tengok yang kata iman ni kita buka pada surah Al-A'raf pada ayat 146. Tuhan kata sa'asrifu an ayati, akan kami palingkan. Pada huruf sin tu mana kaedah sa dan saufa kita kena mengaji dah. Jadi akan kami palingkan daripada ayat-ayat kami terhadap orang alladzina takabbaruna fil ard, yang sombong di muka bumi bighairil haq, dengan tidak membawa kebenaran. Mana maksud dia? Hang sombong kerana apa? Tak ada ilmu. Kalau hang sombong kerana ilmu, kerana pangkat darjat, tak ada bermakna di sisi Allah. Tak bermakna. Pada Allah yang titipkan, orang Indonesia kata kami titipkan benda ni, kan berikan benda ni. Allah tarik balik. Habislah. Mereka sombong dengan tak ada kemaran. Wa iya, yang tak sombong lagi mana? Wa iyarakul ayat, bila dia tengok setiap kali melihat ayat-ayat Allah ataupun tanda kebesaran Allah, la yu'minu biha, mereka tidak beriman dengannya. Maknanya hantu suruh baca macam Ustaz kita, dia baca yang Quran pun dia buat tahu. Contoh-contoh kita baca surah ujung-ujung surah Al-A'raf ni, dia tak macam tokong. Dia tak kamu nampak tokong tu nampak kamu, sebenarnya mereka tak nampak pun kan tokong, dan kamu dia kata kamu tengok macam dia pun melihat kamu, tapi nak dia pun tak nampak pun. Dia adakah manusia ni macam tokong? Main duk tengok muka ustaz ngajak. Tapi tanya balik saya ustaz kata apa? Tak. Apa dia ajak tu aku lupa. Tokong tapi kata tokong lah. Mau ni saya buat dekat kampung, saya kata perangai Yahudi, perangai Fir'aun ada. Dia memang marah. Macam mana ustaz kata perangai Fir'aun? Fir'aun duk perli Nabi Musa. Oh kalau hang kata hang Nabi, pasal apa Allah Ta'ala tak mai, pasal apa malaikat tak ikut hang, pasal apa tak pakai gelang mai apa semua. Dia kata lebih kurang tu, ustaz ngajak apa? Pergi kereta. Oh tak, ustaz tak naik unta. Nampak dia perli. Oh tak naik unta. Oh tak naik kuda. Ustaz makan apa? Makan nasi apa? Ada dia bawa ustaz tak makan buah kurma ke apa? Duk perli tu. Saya kata tu panggil Fir'aun dah. Panggil Fir'aun duk perli. Masih ada lagi hikayat Fir'aun tu, masih ada lagi bawa. Baik. Setiap kali pun tengok tanda kebesaran dia pun tak beriman. La yu'minu biha. Dia tak mau tengok. Terus suruh abang mana pun. Kemudian dia kata lagi, wa in yarau sabila rusyd, bila dia nampak jalan lurus pun la yattakhizuhu sabila, dia tak ambil jalan tu. Dia tak ambil. Kita kata pergi kot ni senang, tak ada pusing.
Kita tengok ni, kok ni mudah sikit Nabi, kok ni mudah. Dia kata, lepas tu dia kalut pula, dia cari tak jumpa apa semua. Subhanallah. Dia tak akan ambil. Ittakhadha, khudh, dia tak akan ambil jalan tu. Wa in yarau sabilal ghayy, tapi bila nampak jalan yang bengkok, jalan yang salah dan sebagainya, yattakhidhu sabila, dia ambil jalan tu dah. La ilaha illallah. Ni jalan betul, tak mau. Oh, jalan bengkok kan. Habis jalan bengkok habis. Dia ambil dari jalan tu, dia kata. Sampai Tuhan kata, zalik, Tuhan buat ketapan. Yang demikian itu. Satu tauqidah fi al-hadhil kalimah. Taukid pada ayat ni kalau letakkan, demikianlah bi'annahum, karena mereka ini kazzabu bi ayatina. Mereka sering kali mendustakan ayat kami. Selalu amat tak usah baca lah, tak mau terima ni, tak mau terima. Ya. Macam dulu saya ada baca khutbah dekat juru tu. Lah kali depa tak mau ambil, depa kata Ustaz ambil dia faham Wahabi, tak ambil. Nanti ambil hamba. Ada saya sana macam ni, biasa ada ajak dengan bismillah pelan apa semua gitu. Tak mau sudah. Tak ambil. Dia tak mau jalan betul, dia tak mau jalan bengkok, dia mau. Payah sungguh. Tapi paku bengkok dia tak mau nak. Tukang lain paku bengkok, ambil bengkok paku, tak mau. Dia tak nak paku hak betul. Pandai pula. Kalau hak dunia ni nak hak lurus ya. Bengkok tak mau. Tapi bila agama jalan bengkok, dia mau dah. Ulah dah. Ni dia kata. Demikian kan daripada Ustaz kami, wa kanu anha ghafilin, kerana mereka lah orang yang lalai maknanya lalai pada hati mereka baik. Jadi baca tadi yang beriman. Yang kedua amal soleh. Saya kata tadi amal soleh, amal yang menepati kehendak Allah dan Rasul. Itu amal soleh. Lain tidak. Jadi maknanya balik kita tengok. Berdekat pada awal tadi saya kata nak jadi orang beriman tu mudah. Tapi nak jadi orang soleh yang bertakwa itu jalan yang paling payah. Belum tentu. Orang yang beramal dengan Al-Quran belum tentu lagi. Jadi tadi contohnya orang yang menghafal Al-Quran. Tapi berapa ramai yang hadis kata hafal Quran bukan dia masuk orang kaya, pasal nak cari duit, betul cari dunia, nak cari nama video. Jadi maknanya, jadi penutupnya, hendaklah kita beriman, beramal saleh dan ikut apa yang Allah, ikut jalan yang Nabi buat. Mudah-mudahan kita akan selamat jalan itu. Betul Rasulullah pernah kata, aku tinggal dua perkara ya. Kamu takkan sesat, itu Quran dengan sunnah. Ikut yang ni ya. Wallahualam, mudah-mudahan kita ambil tiba insya-Allah dan sayang Allah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kita ucap kepada Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Mehdi kerana sanggup berkongsi ilmu dengan kita. Alhamdulillah, ni rezeki kita lah. Sebab apa? Sebab susah nak jumpa Ustaz Mehdi. Selalu habis kuliah semua balik. Hari ni ada jenazah, rezeki kita lah. Allah Ta'ala bagi kita duduk bersama beliau. Antum, sebelum kita tutup, saya baca satu hadis pada antum, hadis daripada Abu Hurairah. Hadis ni hadis yang sahih, hadis Bukhari. Nabi kata, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Abu Hurairah, satu hari Nabi duduk bersama kami dan tiba-tiba Nabi sebut satu perkataan yang sangat menggembirakan. Nabi kata, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tak mahu. Kecuali yang tak mahu, dia tak mahu, dia digit abah. Dia tolak ketiga. Orang pilih kata ketiga. Lepas tu bila sahabat Nabi SAW dengar benda tu, dia pun tanya Nabi, akhilah mama ya Allah ya Rasulullah. Dia pun jadi satu benda macam satu benda hairan lah tu. Kenapa? Kerana dia pun sanggup hilang nyawa, harta, keluarga, semua segala-galanya untuk dapat syurga. Sehingga kan sahabat tu di tengah makan kurma pun, Nabi kata hari ni siapa yang fisabilillah masuk surga, dia rasa lambat, dia buang tu tak makan. Dia terubu fisabilillah masuk surga. Punya teruja dengan surga, tiba-tiba Nabi kata ada orang tak mau. Dia bertanya, "Khila mama ya apa ya Rasulullah?" Nabi jawab soalan yang sangat simple, jelas dan terang. Wa man ata'ani faqad wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Tengok jelas. Siapa taat aku, dia memang nak masuk syurga. Siapa yang lawan apa aku cakap, dia memang tak mau masuk syurga. Itu. Sebab itulah para ulama kita selalu akan tekan tentang bid'ah.
Selalu tekan tentang jauhilah bid'ah, jauhilah bid'ah, jauhilah bid'ah. Sebab akhirnya, kata Imam Ibn Qayyum ketika dia menafsirkan surah An-Nas, dia kata apa? Allazi waswisu fi sudurin nas. Syaitan rahmatullah alaihi membisik-bisik pada dada manusia. Apa yang dia bisik? Pertama syirik, kedua bid'ah. Simple lah tu. Itu dua ya. Kenapa? Kerana jalan akhir dia neraka. Dia tidak ada jalan lain. Kalau suruh minum arak, judi, zina, dia boleh bertaubat. Habis lah. Tapi bid'ah dan syirik, dia jalan akhir dia sama. Mana ada? Neraka. Kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sama. Syirik bawa ke neraka, bid'ah juga bawa ke neraka. Dan Nabi kata, siapa yang taat aku, ikut aku, buat jalan aku suruh buat, aku larang tinggal, dia memang nak masuk syurga. Dan siapa yang saja nak menentang aku. Tadi Al-Fadhil Tuan Guru kita juga telah baca tentang orang yang melisih Allah dan Rasul, apa balasan dia. Neraka lantung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita di atas sunnah Nabi SAW sampai kita mati. Apa orang nak kata, kita kata tak apa, kita tak peduli. Sebab apa? Sebab para ulama salaf kita kata, apabila kita bangun di akhirat nanti, biarlah Nabi menjadi sahabat kita dan semua manusia menjadi musuh kita. Daripada kita bangkit di akhirat nanti, semua manusia sahabat kita, Nabi menjadi musuh kita, binasa kita tu. Jangan. Kita jangan peduli orang, kita teruskan jalan kita, jalan menuju redha Tuhan hanya ada dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah antum, insya-Allah kalau ada kesempatan lagi, kalau kita dapat bertemu dengan Tuan Guru Al-Fadhil, nanti kita boleh sembang bicara lagi insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah jaga selawat pada Nabi. Subhanallah wa bihamdihi.